Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 1 akan menunjukkan kepada anda iaitu tajuk kami kemahiran pandu arah dan navigasi. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari arah mata angin. Kita akan menggunakan kompas navigasi secara digital. Okey, baiklah, kita akan menunjukkan yang pertama arah utara. Arah utara bearingnya ialah 0 darjah. Ini. Okey, kita akan set kepada 0 darjah. Kita akan pusing untuk mencari arah utara. Baiklah, ini merupakan arah utara saya. Kemudian kita akan beralih kepada arah mata angin selatan. Bearing bagi arah selatan ialah 180 darjah. Okey, berikut merupakan arah selatan saya. Baiklah, kali ini kita akan beralih ke arah timur. Bearing bagi timur ialah 90 darjah. Okey, baiklah. Berikut merupakan arah timur saya. Arah mata angin seterusnya ialah barat. Bearing bagi barat ialah 270 darjah. Berikut merupakan arah barat. Okey, baik, sekarang kita akan teruskan kepada 4 arah mata angin lain. Yang pertama, timur laut. Timur laut adalah 45 darjah. Ini adalah arah timur laut. Yang kedua, arah tenggara. Tenggara berkedudukan 135 darjah. Ini merupakan arah tenggara saya. Yang ketiga merupakan arah barat laut. Barat laut berkedudukan 315 darjah. Ini merupakan arah barat laut. Yang keempat ialah arah barat daya. Barat daya berkedudukan 225 darjah. Ini merupakan arah barat daya. Hari ini saya akan menerangkan cara cari arah kiblat di Malaysia. Seperti mana kita tahu, navigasi kiblat di Malaysia adalah antara 291 hingga 293. Oleh itu, cara pertama untuk cari arah kiblat adalah pastikan mata angin kompas utara berada di arah utara. Ini arah utara kita. Jadi kita cari sudut 291 darjah atau hingga 293 darjah. Okey, kita pusingkan kompas pada arah okey, so di sini arah kiblat kita 291 hingga 293. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita pergi ke step yang seterusnya, iaitu cara menggunakan kompas silva. Cara penggunaannya pula di atas peta topografi. Ini seperti yang anda lihat, ini adalah peta topografi. Cara menggunakan kompas silva di atas peta topografi. Okey, saya bagi tahu trik dan cara membacanya dengan tepat lah, dengan betul. Okey, yang pertama, pastikan kompas silva ini berada point kompas silva, base kompas silva ini straight ke arah utara. Seperti yang kita tahu, warna merah ini selalunya menuju ke arah utara. Jadi bila kita letak di atas peta topografi ini, dan sebelum itu saya nak beritahu yang peta topografi ini saya telah hadapkan ke arah utara lah. Jadi untuk memudahkan kita baca, untuk kita faham kaedah penggunaan kompas silva dengan betul. Kompas silva ini menuju ke arah utara bersamaan dengan point base kompas silva ini, bersamaan juga dengan peta topografi kita ya. Okey, itu step yang pertama. Step yang kedua pula, bagaimana kita nak mengukur jarak. Okay, saya ambil contoh satu. Poin yang berwarna merah ini adalah pintu timur kampus lama Universiti Pendidikan Sultan Idris, dan arah yang akan kita pergi adalah ke RNR Ulu Bernam. RNR Ulu Bernam. Okey, daripada sini pintu timur UPSI ke RNR Ulu Bernam. Okey, jadi yang pertama sekali apa yang perlu kita lakukan adalah membuat satu garis lurus daripada tempat yang kita berada ke RNR Ulu Bernam. Okey, buat satu garis lurus. Okey, bila kita dah buat satu garis lurus, letakkan kompas ini
pointer kompas ini, yang base ni, menuju ke arah RNR Ulu Bernam. Poin yang destinasi yang akan kita pergilah. Tapi pastikan pertengahan bulatan ni perlu berada di atas kedudukan yang kita berada sekarang. Maka apabila siap semua tu, kita hanya perlu pusing darjah dia ke mana? Tengok di jarum warna merah ni. Seperti yang saya beritahu tadi, jarum warna merah ini akan menghala ke utara, akan sentiasa menghala ke utara. Jadi dalam pusingan ni kita perlu mencari utara. Kita pusingkan ke utara. Okey. Jadi maksudnya dia dah selari dengan utara. Jadi kita boleh baca sekarang berapa darjahkah untuk daripada timur Usi ke RNR Ulu Bernam. Okey. Jom kira 2, 4. Okey, 194. Jadi maksudnya daripada pintu timur Usi nak pergi ke RNR Ulu Bernam adalah 194 darjah. Okey. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Kita akan teruskan dengan tajuk termologi dan alatan. Untuk poin pertama, titik kawalan. Titik kawalan ialah suatu tanda kedudukan yang telah ditentukan di atas peta yang perlu dilawati oleh peserta. Titik kawalan bukanlah checkpoint kerana ia tiada penjaga di titik ini. Seterusnya, penanda kawalan atau control marker. Tujuannya bagi membantu peserta tiba di destinasi yang betul. Suatu objek yang diperbuat daripada kain berwarna merah muda dan putih sebagai tanda yang diletakkan di titik kawalan, iaitu dalam lingkungan 10 meter. Mempunyai kod kawalan tersendiri dan penebuk lubang panca yang unik. Seterusnya, kawalan atau control card. Setiap peserta perlu membawa bersama-sama kad kawalan ketika menyertai askares sebagai bahan bukti. Dalam kad ini akan dicatatkan nama peserta serta masa bermula, start time, dan tersedia petak-petak untuk dibentuk apabila sampai di titik kawalan nanti. Kad ini perlu diserahkan kepada penjaga masa di garisan penamat untuk dicatatkan masa penamat. Berikutnya, peta utama atau master map. Peta ini yang telah ditandakan dengan landasan dan disertakan dengan keterangan kawalan. Landasan ini akan disediakan oleh perancang landasan. Seterusnya, keterangan kawalan, control description. Keterangan asas sebagai panduan titik-titik, control description, kawalan berkenaan. Butir-butir yang disenaraikan adalah siri titik kawalan, kod kawalan dan keterangan mengenai kedudukan titik kawalan. Seterusnya, landasan, course. Landasan adalah panduan arah perjalanan dari permulaan titik kawalan ke titik kawalan yang lain hingga ke penamat. Titik permulaan ditandakan dengan 3 segi. Titik kawalan dengan tanda bulatan, titik penamat dengan tanda 2 bulatan bertindih. Leg adalah perjalanan di antara 2 titik kawalan. Akhir sekali, kompas. Kompas adalah alat bantu yang kedua terpenting dalam sukan orientering. Ia digunakan hanya untuk menentukan arah sahaja. Terdapat beberapa kebaikan sukan orientering. Pertama adalah sukan untuk semua. Orientering boleh dan mudah disertai oleh semua lapisan masyarakat, tidak kira tahap umur, kecergasan atau jantina. Kedua, sukan orientering juga mampu meningkatkan kecergasan fizikal. Aktiviti ini membantu menguatkan kaki, sistem degupan jantung dan meningkatkan stamina serta ketahanan di mana ketika kita melakukan orientering, tumpuan kita adalah lebih kepada peta. Ketiga ialah meningkatkan kecergasan mental dan daya tumpuan. Orientering merupakan satu aktiviti menyelesaikan masalah navigasi ketika berlari. Bukan sahaja kita perlu berlari, malah kita perlu juga untuk berfikir, menentukan laluan terbaik dan mencari kedudukan titik kawalan. Terusnya ialah memberi cabaran dan keseronokan. Kita akan melalui pelbagai keadaan dari yang mudah seperti kawasan rata atau yang terbuka sehinggalah pendakian cerun yang curam, lagi licin atau terpaksa juga kita meredah hutan atau merentasi kawasan berpaya. Lebih menyeronokkan lagi jika kita berjaya menemui kesemua penanda-penanda kawalan setelah mengharungi cabaran-cabaran di sepanjang laluan. Sukan orientering juga mampu membina keyakinan diri dan sikap positif. Kita perlu melakukan sendiri di mana kita perlu membaca peta, menggunakan kompas dan menentukan laluan yang kita fikirkan terbaik. Orientering juga memberi persekitaran yang sihat. Pada kebiasaan, orientering dijalankan di kawasan taman dan hutan kecuali bagi acara orientering jalan raya. Bagi acara yang dibuat di kawasan yang pertama disebutkan tadi, keadaan dan persekitaran sudah tentunya nyaman, udara yang bersih dan tenang. Kita juga mampu meningkatkan kemahiran membaca peta dan kompas. Orientering memerlukan kita membaca peta dengan baik dan dibantu oleh kompas bagi memudahkan kita mencari titik kawalan. Ini secara tidak langsung membantu kita untuk meningkatkan kemahiran membaca peta dan kompas setiap kali kita menyertai sukan orientering. Terakhir ialah memupuk sifat keberanian dan ketenangan dalam keadaan cemas. Scorpio. Bulu Scorpio menggambarkan seekor kalajengking. Ia biasanya kelihatan di antara bulan Jun hingga Ogos di bahagian timur. Buruj ini kelihatan seperti huruf J yang terbaring. Ia terletak di hemisfera selatan, betul-betul di tengah-tengah Bima Sakti. Munculnya Scorpio di langit menunjukkan musim panas dan sesuai untuk menuai padi. Bintang yang terang yang terdapat di buruj ini ialah bintang Antares. Antares adalah bintang tengah dan memiliki warna kemerahan dengan diameter jauh lebih besar daripada matahari. Shaula pula adalah bintang yang terletak di sengatan kalajengking dan terletak di hadapan bintang lain yang dikenali sebagai Liset. Baiklah, saya akan menceritakan tentang buruj berlantik. Buruj berlantik merupakan satu bentuk buruj yang terdiri daripada sekumpulan bintang yang membentuk corak seorang pemburu dengan tali pinggang dan pedang. Ia juga dikenali sebagai pemburu.
Garisan yang menyambungkan bintang di tengah tali pinggang ke kepala sentiasa menunjukkan arah utara. Buruj ini selalunya boleh dilihat antara bulan Disember hingga Februari, antara pukul 8 malam hingga 10 malam. Buruj biduk. Buruj biduk merupakan buruj yang berbentuk seperti pencedok air ataupun gayung ataupun senduk dengan bertangkaikan 7 bintang. Buruj biduk menunjukkan ke arah utara dan ianya akan muncul pada bulan Julai hingga bulan Disember waktu Malaysia. Buruj biduk juga merupakan sebahagian daripada buruj yang lebih besar, iaitu buruj usa meja yang berbentuk seperti beruang besar. Buruj ini juga menunjukkan musim menanam telah bermula di hemisfera utara. Cara untuk mencari arah utara dengan buruj biduk ialah: yang pertama, cari bintang biduk; yang kedua, cari bintang penunjuk; yang ketiga, cari polaris; yang keempat, lihat lurus ke atas; yang kelima, pusingkan badan anda ke arah polaris; yang keenam, anda akan menghadap ke arah utara. Seperti di dalam gambar. Buruj pari ialah buruj yang paling kecil dan senang dilihat di langit pada waktu malam di hemisfera selatan. Buruj ini terdiri daripada gugusan 4 bintang yang membentuk corak seperti layang-layang atau palang. Satu bintang yang paling terang pada kaki layang-layang menunjukkan arah selatan. Buruj pari muncul pada bulan April hingga Jun pada pukul 8 malam sehingga 10 malam.